Weh, Fahim. Apa? Hari ni kena buat sembang lebat tu. Tapi ada kau seorang je. Halah kau ni, aku ada Mi 13 Pro kot. Bersama dengan kami Fahim di Aman untuk video sembang lebat. Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans, dan hari ini saya akan ulaskan peranti terbaru Xiaomi iaitu Mi 10T Pro. Mi 10T Pro ini adalah sebuah peranti mercu Xiaomi yang lebih murah daripada Mi 10 ataupun Mi 10 Pro atau juga Mi 10 Ultra, yang mana masih kekal dengan snapdragon 865 dan juga kamera 108MP. Tetapi itulah yang mengecewakan terhadap peranti ini, iaitu kekal dengan snapdragon 865 dan bukannya 865 Plus. Kemudian pilihan memori terhad kepada 8GB RAM sahaja. Sedangkan banyak peranti mercu sekarang sudah pun tawarkan memori sehingga 12GB RAM, tapi Xiaomi memilih untuk kekal dengan 8GB RAM dengan pilihan storan dalaman 128 ataupun 256GB. Baiklah, Mi 10T Pro ini seperti saya katakan tadi adalah sebuah peranti mercu yang lebih murah berbandingkan siri Mi 10 sebelum ini, yang mana ia dijana dengan spesifikasi peranti mercu, kamera 108MP, yang mana jika anda lihat bonjol kamera ni agak tebal dan menjengkelkan. Bukan itu sahaja, susun atur kamera ni juga kelihatan agak pelik dan agak mengganggu pada awalnya. Dan panel belakang yang digunakan ini jika anda lihat adalah mirip dengan Mi 10 yang mana berkilat dan mudah menangkap kesan minyak dan juga kotoran cap jari. Saya akan cerita terlebih dahulu mengenai rekaan sebelum saya terus terukai dan rungkaikan masalah dan juga kebaikan peranti ini. Baiklah, saya sudah cakap mengenai panel belakang tadi. Di bahagian bawah pula terdapat slot USB-C, slot kad SIM dan juga kerisi pembesar suara serta lubang mikrofon. Di bahagian atas yang menariknya, Xiaomi masih kekalkan dengan sensor inframerah dan juga mikrofon. Di bahagian kiri tiada apa-apa, di bahagian kanan pula hanya ada butang arah suara dan juga butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari fizikal. Di bahagian skrin jika anda lihat, ia menggunakan rekaan yang boleh dikatakan agak nirbingkai, tetapi masih kelihatan dagu yang sedikit tebal, dan juga rekaan skrin berlubang untuk kamera swafoto. Sekarang saya akan ceritakan mengenai pengalaman penggunaan peranti ini dari segi spesifikasi, prestasi, skrin, kamera, bateri dan lain-lain lagi. Mi 10T Pro menggunakan skrin LCD sahaja, tapi apa yang membuatkan saya tertarik pada skrin peranti ini adalah kadar segar semula 144Hz, dan ianya bukan biasa-biasa saja kerana turut menyertakan sokongan Adaptive Sync yang terbaru daripada Xiaomi, yang mana kadar segar semulanya boleh sesuai mengikut kandungan. Ini bermakna jika anda menggunakan peranti ini dan kandungan yang dipaparkan pada peranti ini tidak menyokong kadar segar semula yang tinggi, sistemnya boleh ubah sesuai ataupun boleh sesuai kepada kadar segar semula yang selari dengan kandungan yang anda gunakan pada peranti ini. Secara tidak langsung, ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik dan juga menjimatkan lagi bateri peranti. Sepanjang saya menggunakan peranti ini untuk menonton video, menggunakan WhatsApp, tata skrin, peralihan animasinya memang baik apabila kadar segar semula 144Hz itu mula berfungsi. Dan penggunaan lain seperti di Netflix, Twitter ataupun aplikasi-aplikasi tidak menyokong, anda tidak akan perasan pun ini dah bukan 144Hz, kerana ia masih bagi satu pengalaman yang cukup baik dan cukup lancar. Dan bercakap mengenai perkara yang lancar ini apabila MIUI 12 pada Mi 10T Pro ini mempunyai sedikit pengautomasian sistem operasi ataupun perisian, yang mana ia memudahkan lagi anda untuk membuatkan multi tugasan. Contohnya, sedang saya menonton YouTube dan kemudian menerima notifikasi daripada WhatsApp ataupun SMS, ia akan menjadi satu tertingkap terapung yang anda boleh ubah saiznya. Boleh katakan anda boleh ubah saiznya kerana sambil anda tengok video ataupun sedang membaca artikel, apabila WhatsApp tu keluar, anda hanya perlu tekan dan ia akan ada tertingkap terapung untuk anda membalas WhatsApp tersebut. Dan kemudian apabila anda sambung menggunakan peranti anda, tertingkap itu akan menjadi kecil dan akan terus pergi ke bahagian sisi dan akan terapung di situ sehingga anda menerima notifikasi yang seterusnya. Pada saya, ini adalah satu iterasi penggunaan multi tertingkap ataupun multi tugasan yang lebih baik berbanding dengan penggunaan split screen, kerana ini adalah lebih efisien dan mudah digunakan walaupun dengan hanya satu tangan. Baiklah, seterusnya adalah mengenai prestasi dari segi bermain permuah. Bermain permuah pada peranti ini walaupun masih lagi snapdragon 865 dan memori terhad pada 8GB RAM saja, tidak ada masalah untuk menetapkan permuah seperti PUBG ataupun COD Mobile pada tetapan yang tinggi. Dan apabila anda bermain permuah tersebut, ia akan memberikan pengalaman yang baik. Saya langsung tidak ada masalah dari segi lengah masa ataupun pendam masa, dari segi audio. Ia sungguh menyeronokkan, dan apabila saya bermain sesuatu permuah tu, ia terus berikan satu pengalaman yang sungguh mengasyikkan.
Jadi tidak dinafikan walaupun peranti ini masih lagi Snapdragon 865, dari segi prestasi ia masih lagi hebat dan tidak akan mengecewakan anda. Dari segi menonton video, saya banyak men-stream Netflix pada peranti ini dan juga YouTube. Ia langsung tidak menjegelkan, ia langsung tidak mengganggu. Paparan HDR juga disokong pada peranti ini dengan HDR 10, yang mana warna semua adalah cukup tajam, butirannya cukup menyelah, dan juga paling menarik adalah kecerahan yang sangat baik sekali. Xiaomi sejak Xiaomi Mi 5 lagi telah mengoptimasikan peranti mereka untuk mempunyai kecerahan skrin yang baik, lebih-lebih lagi pada peranti mercu apabila berada di luar ataupun di bawah cahaya matahari yang terik. Kemudian dengan Mi 10T Pro ini, mereka menggunakan sensor kamera di bahagian belakang dan juga ambient sensor di bahagian hadapan untuk mengenal pasti kecerahan yang terbaik yang sesuai dengan diri anda, secara tidak langsung sihat untuk mata anda juga. Baiklah, saya sudah cakap pun mengenai prestasi dan juga skrin, bagaimana pula dengan kamera. Xiaomi kali ini memfokuskan kepada perisian sepenuhnya, yang mana saya perlu ucapkan tahniah dan wow, Xiaomi memang hebat. Lagi-lagi adalah dari segi mod gambar AI Skyscaping 3.0, yang mana jika anda lihat ia adalah seakan Photoshop kamera, tapi sebenarnya Xiaomi telah memperkenalkan Skyscaping ni sejak dulu lagi, yang mana apa-apa gambar yang ada langit, anda boleh ubah langit tersebut, tidak kira apa jua jenis langit ataupun mod malam, dengan kesan cahaya sekali. Ini adalah satu perkara yang memang menakjubkan, secara tidak langsung akan menjadikan hasil gambar anda lebih menarik dan lebih cantik. Ya benar, orang akan katakan ini adalah satu gambar fake, gambar yang tipu. Tapi semua gambar secara teknikalnya adalah fake kerana telah melalui pasca proses. Cuma sistem kesiapan buatan Xiaomi kali ini menjadikan hasil gambar ini adalah lebih baik. Kemudian dari segi gambar 108MP pula, Xiaomi telah memperbaiki masalah fokus yang berlaku pada peranti-peranti 108MP mereka, yang mana kali ini fokusnya adalah lebih cantik dan lebih tepat. Dan apabila anda menggunakan mod sudut ultra lebar ataupun mod biasa, gambarnya semua kelihatan cantik, tajam, butiran juga dipelihara dengan baik, tidak kira manusia ataupun kucing. Hasil gambarnya adalah memadai dan anda akan rasa betul ini adalah kamera untuk sebuah peranti mercu. Sudut ultra lebar juga dari segi warna juga adalah baik-baik sekali, dan Xiaomi juga telah memperkenalkan mod penuras daripada Poco X3 seperti Cyberpunk ataupun Gold Vibe ditambah pada peranti ini bersama-sama dengan penuras baru seperti Black Ice. Ini akan menjadikan hasil kamera anda lebih cantik dan lebih moden berbanding dengan peranti lain. Kemudian dari segi video pula, Xiaomi mengembalikan fungsi-fungsi yang ada pada Mi 10 pada peranti ini, yang mana adalah sangat menakjubkan. Apabila anda merakam video dengan peranti ini, anda akan rasa teruja kerana hasilnya adalah menawan. Tapi audionya masih lagi kurang, tetapi ini adalah satu perkara menarik untuk sebuah peranti mercu Android yang mampu merakam video sehingga 8K tanpa sebarang masalah. Cakap pasal video, Xiaomi juga telah menambah mod clone mereka pada video pula. Sebelum ini mod clone ni hanya terdapat pada gambar saja, kini ada video pula, yang mana anda boleh katakan ini adalah mod clone terus daripada kamera tanpa sebarang suntingan. Walaupun hanya 5 saat saja video ini boleh digunakan, tapi ini adalah satu perkara menarik untuk anda kongsikan di media sosial untuk orang kata flex kehebatan sebuah peranti yang anda miliki. Baiklah, sekarang saya akan bercakap mengenai bateri pula, yang mana bateri peranti ini adalah 5000 mAh, yang mana memang wow. Dengan sentiasa tetapkan kepada 144Hz, saya mempunyai SOT yang menghampiri 8 jam dalam masa 1 hari setengah. Ini adalah satu ketahanan yang memang terbaik untuk sebuah peranti mercu. Saya memang gemar menggunakan peranti ini. Malah apabila saya pulang ke Seremban ataupun pulang ke rumah saya tidak perlukan power bank langsung, kerana bateri ini saya yakin tahan, dan hanya waktu malam ketika 12.30 malam baru saya charge peranti ini, selepas mengecas peranti ini seketika selepas subuh. Tetapi dengan mod penggunaan yang lebih ekstrim seperti banyak GPS, banyak data, banyak permuah, banyak penstreaman secara atas talian, anda akan mengalami masalah bateri yang kerana ia hanya akan terhad kepada sekitar 5 jam menghampiri 6 jam SOT saja. Ada juga sokongan mesin pantas 33 watt yang boleh mengecas peranti ini kurang 2 jam. Bagi saya itu tidak menjadi masalah jika boleh bertahan sehingga lebih 1 hari. Satu lagi yang saya lupa sertakan dalam ulasan ini adalah pembesar suara. Xiaomi Mi 10T Pro walaupun adalah peranti yang lebih murah berbanding Mi 10 Pro ataupun Mi 10 Ultra, ia masih mengekalkan sistem pembesar suara stereo yang memang baik sekali,
dalam peranti ini yang mana akan memberikan anda pengalaman pendengaran yang baik-baik saja tanpa memerlukan TWS ataupun aksesori audio lain. Oh ya, saya ingin cakapkan sedikit mengenai MIUI 12 pada peranti ini. Saya amat berpuas hati dengan MIUI 12 pada peranti ini kerana ia lebih baik berbanding dengan Poco X3 ataupun mana-mana peranti Poco, kerana MIUI for Poco lebih dekat dengan MIUI 11 dan MIUI daripada peranti Xiaomi sendiri lebih mirip dengan MIUI yang versi China, yang mana banyak ciri dan fungsi yang anda boleh gunakan pada peranti ini yang menjadikan peranti pintar ini boleh katakan lebih pintar daripada biasa. Harga Mi 10T Pro ni adalah seperti yang anda lihat pada skrin sekarang. Adakah peranti ini berbaloi untuk dimiliki? Dan seperti biasa, soalan saya lagi satu adalah untuk siapakah peranti ini? Bagi saya, bagi mereka yang telah menggunakan Poco F2 Pro mungkin akan rasa cemburu dengan Mi 10T Pro ini kerana tidak dinafikan ini adalah lebih baik dari segi kamera, dari segi skrin dan dari segi bateri. Ini memang sebuah peranti yang tambah. Saya tidak nafikan situ. Cuma orang akan bandingkan, tapi Poco adalah AMOLED, peranti ini adalah LCD. Percaya atau tidak, saya katakan ini adalah peranti dengan skrin LCD yang paling puas saya pernah gunakan seumur hidup saya. Saya tidak pernah jumpa peranti mercu skrin LCD yang secantik dan juga sehebat peranti ini. Saya tidak tahu kenapa, saya amat selesa dan gemar menggunakan peranti ini sebagai peranti harian saya. Baiklah, bagi mereka yang masih belum memiliki peranti mercu dan ingin banyak taraf kepada peranti mercu baru selepas menggunakan peranti mercu sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun lebih, ini adalah peranti terbaik untuk anda mula menggunakan Snapdragon 865 ataupun mencubai kemampuan kamera 108MP pada harga bawah 2000 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.